So now kita nak install simulator tu, pergi dekat file. Okey, pertama pilih akaun yang kita nak tu. Kalau boleh biar akaun ECN lah. Sebab nanti dia akan activate akaun tu, akaun number tu. Faham tak? So ECN tu kita ada sekali dengan apa? Ada sekali dengan index. Kalau akaun standard tak ada, kan? So bila ada index, kita boleh buka sekali dekat index. Kita boleh test sekali untuk index lah. So pergi dekat file, lepas tu pergi dekat open data folder ni. Pergi dekat data folder, nampak tak dekat sini ada MQL4. Okay, nampak ada expert ni. So buka dekat expert ni, install dia. File tu tak nampak je. File yang tu tak nampak. Oh tak nampak. Dia. Oh okey, nampak cat je. Dia apa yang file folder yang cikgu buka tu tak nampak. Oh ya ke? Oh sebab dia nampak cat dia. Okey. Kita try buka dengan skrin. Sorry Okey, kita buat. Okey, try tengok kita pergi kat file. Okey. Lepas tu pergi dekat open data folder. Nampak tak open data folder? Sebab tadi cat saja. So open data folder tu pergi dekat MQL4. Lepas tu pergi dekat expert. So lepas tu install kat sini, nampak tak? Ada simulator ni. Okey. Yang Amar punya dapat ambil dalam email lah. Dia hantar dalam email kan rasanya. So dia ada kat email. Copy yang tu, pastekan dekat sini. Selepas paste, tutup dia, pergi dekat navigator ni. Nampak tak? Pergi dekat expert advisor ni, right click, refresh dulu. Lepas refresh baru dia akan keluar kat bawah ni. Nampak tak? Okey. Okay. So once dia dah keluar kat bawah ni, okay, katalah kita ambil salah satu chart, contohnya GU kan. Ambil dia chart mana-mana, tak kisah pun. Okay. Just ambil, tarik dia masuk kat sini. Nampak? Okey. Okay. So bila masuk kat sini, Amar masuklah email Amar dengan activation code tu. Dia akan bagi. Saya semalam saya ada buat macam ni tau. Tapi yang keluar dia cuma always on top dengan buy sell tu je. Yang email dengan activation code tu dia tak keluar pun. Kenapa Oh iya ke? Sepatutnya dia... Itu yang saya pelik tu. Patutnya dia ada activation code. Okey, tengok lepas saya save tu, saya ada simpan siap-siap saya punya tu. Dekat saya punya desktop ni, dekat ni. Ini saya punya set file ni. Faham tak? Okey. Yang ni yang dia akan bagi tahu, okey, ni activation code saya dengan email yang dah register. Faham tak? Ini yang mau buat tak step ni? Ke tak ada? Yang itu yang tak ada tu sebab ada tak jumpa kat mana nak masuk. Ada kod yang untuk first tu dia ada bagi. Cuba Amar nanti forward email dia kat saya ni. Nanti saya forward. Lepas daripada tu tak payah save lah. Just okay je lah. So dia akan masuk macam ni. Nampak? So dia akan connect terus dengan akaun yang saya pakai ni 6288 sebab saya dah ada 2 akaun yang saya dah connect. So 2 je lah activate. Okay. Lepas tu kita start lah new simulation. Kalau kita yang dah save simulator boleh je. Kita start new simulation. Okay, so daripada new simulation ni kita boleh pilih provider ni siapa yang akan bagi data pada kita. So kita ada MetaTrader, TrueFX, apa semua Dukas Copy kan. So macam saya pakai MetaTrader lah sebab kita pakai yang Lite punya. So dia ada lah semua sekali kat sini termasuk index apa semua. So kita pilih lah dekat sini. So contohnya kita pilih EU. Contohlah yang paling mudah kan, EU. So kita pun pilih ni. Okay. So kita pilih EU. Lepas tu kita tengok time frame yang kita nak guna. Kata contoh Amar nak guna H4 kan, yang paling besar H4. So ambil je lah daripada H4 ataupun daily. Contohnya gitulah. Faham tak? So kalau kita ambil daripada H4 dengan daily ni, biasanya time frame besar je kita boleh dapat. So nak mudah, ambil je paling rendah time frame apa? M5. Kan? M5. So M5 ni dia bagi time tak banyak lah, sampai 8 hari bulan je. Faham tak? Kalau kita ambil MetaTrader. Tapi kalau kita ambil Dukas Copy ni, kita ambil EU, kita boleh dapat data yang lama lah, banyak lah. Faham tak? Kan? Macam saya suka dekat MetaTrader yang Lite punya lah. So kita senang, kita analyze dekat Lite saja. Maksudnya gitu. Kan? Okay. So kita ambil dekat EU. Tadi macam ni.
Katalah kita ambil paling ni M5 lah sebab kita nak trade M5 kan. So ubahkan dia punya time ni, date dia. Ni kita buatlah kata nak $100 je contoh kan. Kita buat $100. Yang bawah ni kita tak payah adjust lah sebab dia dah memang advanced setting dah. Kalau nak adjust pun boleh tapi nanti main-main lah. Biasa saya tak adjust lah benda ni. Kan. Lepas tu kita just start lah run simulation. Bila run simulation kita just generate. Kenapa dia tengah generate data lah. Okay, so kita start. Okay, bila kita start dia akan dapat order macam ni. Kita tak nampak chart. So kita kena tambah chart dekat sini. Klik tu. Okay. Lepas tu dekat sini kita ambil sebab kita pakai M5 so add chart. Kena add chart dulu kan bawa dia. Dia kena add chart dulu baru kita nampak. Lepas tu katalah kita pakai dengan H1 kan, multi time frame kan. So kita kena letak juga. So now kita kena open chart dua-dua ni. Okay. Sekejap. Dua sikit. Okay. Dan yang M5 pun kita open juga chart dia. Okay. So kita close. Okay. Yang ni jangan close lah sebab ni order book kita. Okay. So kita pergi dekat bawah ni. Kita cari yang kalau macam saya dah buka dekat M5 je lah. Lepas tu masukkan template Amar tu. Nampak tak? Masukkan template dulu. Masukkan template. Katalah nak auto run, biar dia run macam ni. Nampak? Oh, sorry. Ni kita boleh auto run. Kalau kita nak buat auto run, klik dekat sini. Kalau kita nak run standard macam biasa, kita satu bar 5 minit kan. Ni setiap 5 minit ada run. Nampak tak? Standard tu run setiap 5 minit lah. Tapi kalau kita ada juga yang 1 jam kan. Nak cepat sikit, pakai yang 1 jam. So dia run setiap 1 jam. Tapi yang 5 minit tu terlepas lah kadang-kadang. Nampak tak? Macam ni kalau Amar buat 5 minit, macam ni kan dia dah sampai dekat MA dekat BB top BB, nampak tak kat sini kan? Top BB dan dia dah pecah, betul tak? So kalau nak tu kita kena make sure that dia close dalam BB, betul tak, M5 tu. Okey, contohnya macam ni kan, nampak? Dia close dalam M5, betul tak? Ni, this one. M5. So kat sini lah patut kita entry kan, macam Amar kata kan. So kat sini boleh set lot size, katalah 0.1 contoh. Kan? So ini kita boleh masuk instant sell. Ini kita boleh set lah, take profit dengan stop loss boleh, kita boleh set, tak ada masalah. Macam saya punya sistem tu, STL tu, kita boleh set lah berapa TP, berapa stop loss. Okay, katalah ni kita nak masuk instant kan. So just sell je lah. Oh, not enough margin. $100 dia tak bagi 0.1. Kita katalah 0.5. Dia bagi tak? Okay, kita sell. Nampak? So dia masuk lah order kita. Ni kat sini. Okay. So bila dia dah masuk, okay, kat sini sebenarnya Amar dah nampak order book dekat sini. Nampak? Dia dah ada dah kat sini. Okay. So kita biarlah market jalan tu. Okay. Biar market jalan. Nampak? Kan dia dah turun kan. So target profit kita kat mana? Kita katalah target profit kita kat mid BB kan. So biar dia jalan. Okay, dah sampai mid BB ni. Nampak? Kan? Okay. So apa kita buat? Dekat lah. Ni kita close. Okay. So kena close manual kat situ lah. Tekan trade. Yes. Okay. Tu kalau kita entry instant. Okay, katalah contoh kita patah balik. Yang sini kita entry instant, contoh kan. Katalah kita nak pending order. Contohnya kita nak, kalau dia turun lagi, saya nak sell lagi. Contohnya kan. So kita boleh buat macam mana, katalah ni distance daripada peak sekarang ni 20 peak. Daripada peak sekarang, kita nak 20 peak lagi, baru kita enter. Faham tak? Kan? Kita boleh buatlah setiap 5 peak lah. Saya kata setiap 5 peak. So kita pun tekanlah sell stop. Dia buka lah order kat situ, dia pending order. Buat lagi setiap 10 pip pula kan, sell stop lagi kan. Okay. Setiap 15. Contohlah ni contohnya. Nampak? Maksudnya macam tu. Kan? Ataupun dia naik ke atas sell limit kan. Kita buat sell limit 5 minit. So dia naik ke atas ni, dia buka order kita kat atas. Nampak tak? So kita jalan. Nampak tak? Okay. So dia ambil second order. Dia ambil satu benda terus makan ni sebab lot size tak cukup ni saya rasa. Sebab kita buka besar lot size tu, dia tak bagilah maksudnya. Faham tak? Okay. So tak ada masalah lah sebenarnya. Itu cara dia lah. So bila dia dah sampai situ, kita ambil profit. Nampak tak?
Kita tutup order. Contohnya macam tu. Faham tak? Okay. Jadi kita boleh buat nak tengok dia punya result macam mana? Okay, once kita dah tahu macam tu, Amar pergi dekat save ni. Nampak tak? Kita boleh save simulation ni. Jadi tak payah nak buat banyak-banyak kali lah nak isi yang berdepan tu kan. So export MT4 file, MT4 report ni katalah buat statement. Katalah bagi nama lah. Apa-apa yang Amar buat lah. STX kan. Contohnya macam tu. Saya save dekat desktop. So kita pun save. Okay. Dia pun save. Okay. So apa yang Amar boleh buat. Pergi dekat depan ni. Nampak ada STX ni. Kat tempat yang kita save tu. Nanti dia buka kejap. Dia keluar dalam PDF lah? Dia keluar dalam PDF. Nampak tak ni? So dekat sini bawah ni. Amar akan tahu lah berapa gross profit. Berapa drawdown. Berapa banyak yang kita dah trade. Berapa win dan berapa loss. Dia bagi tahu percentage dia. So Amar buat entry tu katalah 100 entry. Tengok daripada 100 entry berapa win, berapa loss. Faham tak? Tapi kena jujur lah. Benda ni kena jujur lah. Itulah kena jujur lah. Ini kena jujur. Tapi kita boleh dapat data. Kalau loss lah. Kalau loss lah. Kita kena jujur lah. Maksudnya macam tu. Alright. Ini yang saya buat lah. Ni yang saya buat untuk STS yang sempat saya buat lepas saya tuning. Ini result dia. Contohnya. Ni cikgu tune untuk apa yang tempoh sebulan ke seminggu ke macam mana? Dia kadang-kadang ada setup je. Kadang-kadang ada setup, kadang-kadang tak ada setup. Nampak tak? Ini saya hanya test dekat Cantoran dalam sebulan lah report. Maksudnya macam tu. So nampak kat sini total trade 22. Okay. So yang profit trade 17. Nampak? Loss trade 5. 5 ni maksudnya dia kena stop loss lah maksudnya. Nampak tak? Nampak. Kita tahulah berapa gross loss berapa, gross profit berapa total profit yang kita dapat. Nampak kat sini. Lepas tu kita boleh nampak berapa kali kita win selalu dan berapa kali kita loss kerap. Consecutive loss. Maksudnya macam tu. Jadi kita tahulah berapa tu dia banyak profit tu lah. Kalau banyak profit 70% kan? 77% kalau ikutkan kat sini. So saya pakai 70% lah. Sistem STS yang saya buat tu 70%. Lepas saya tambah BB. Lepas saya tambah sistem dengan BBMA. So saya dapatlah dalam 70%. Sebelum ni dapat dalam 58-54% sebelum ni. Yang saya pakai STS sahaja. Saya tak tambah BB. Tak tambah BBMA dengan CSK tu. Bila saya tambah BBMA dengan CSK tu, tu kita dapat jawapan dia. Nampak tak? So macam Amar punya sistem tadi tu, macam mana nak kemaskan punya sistem tu, tulis dulu SOP. Kat mana yang kurang dekat situ? Apa kelemahan dia? Apa yang kita boleh tambah dekat situ untuk pertama Amar set dulu base, pakai yang kosong punya dulu. Kan yang pakai yang shadow code tu kan. Pakai shadow code tu, buat dulu sampai 100, tengok berapa win. Tanpa tambah benda-benda lain lagi. Maksudnya macam tu. Lepas tu maksudnya dia punya chart ke standard je? Buat standard je. Yang tak apalah, Amar dah buat yang cara macam ni pun okeylah, tak ada masalah lah. Sebab macam tadi yang kita buat template ni, yang template yang macam ni kan, is a standard lah. Maksudnya Amar tak tengok support dengan resistance yang lain, apa semua, betul tak? Amar tak tambah candle arah kukuh ke BB ke, tak tambah apa-apa. Just a pure shadow macam tu kan. Tengok daripada 100 tu berapa win. Dan record, simpan benda tu. Lepas tu nanti Amar tambah sikit. Contohnya macam tambah dengan STS punya knowledge sikit. Tambah sikit knowledge tu, start trade balik. Buat balik. Buat balik. Tengok dapat tak? Dapat tak berapa percentage dia? Buat comparison lah dekat situ kan? Yes, comparison. So kena set base dulu. Lepas tu baru tambah apa yang tak cukup. Apa yang tak cukup tu, then kita test balik. So bila kita test, kita tahulah, ini winning ratio aku banyak ni. Maksudnya daripada sini, once sama dapat buat benda ni, baru kita boleh tahu lot size berapa, berapa yang kita nak buat. Dia baru kita boleh dapat consistent winning tu.
Kalau tak dia susah nak dapat consistent winning sebab kita duk add kita tak tahu mana satu yang dia win lah, win ataupun loss, kita tak tahu. So dengan cara ni SOP dah tulis, kita test, okey macam ni. Lepas tu kita tambah sikit simulation yang lain-lain tu apa, okey kita tambah dekat SOP kita test balik. Ini result dia. Then baru kita confident. Maksud dia macam tu. Lepas tu Ahmad tak, dia jadi macam tak ada masalah dah sebab dia akan cuba selesaikan masalah subconscious mind kita tu. Yang ni boleh ke? Yang ni boleh ke? Tak. Pasal kita dah ada SOP dah. Yang ni akan bagi, yang ni akan kena loss. Akan loss kita terima lah maksudnya. Cuba lagi. Sebab apa? Sebab dekat results ni, dia bagi tahu dah kita. Sekurang-kurangnya 2 kali ataupun 3 kali berturut-turut dia akan loss. Kali keempat dia akan win. Maksudnya ni dah 7 kali dah kita win. Kita tahu dah yang kali ke-8 mesti kita loss. Biasanya macam tu. Kebiasaannya macam tu lah. Tapi kita tahu, okay, winning ratio 70%, loss ratio 30%. Dan kita boleh terima yang kita loss tu maksudnya. Daripada sinilah Ahmad akan boleh dapat record ni. This a real, actually yang ni kita kata simulation kan, tapi dia bagi saya dia dah real punya data lah sebenarnya. Real data kan. Cuma dia buat back test je lah kan. Dia kira macam real data tapi back test lah. Tak? Back Data test pada sebelum data yang kita tengok real data tapi yang data lama. Maksudnya. Okey. Dan setiap orang dia akan berbeza-beza. Maksudnya macam tu. Faham tak? Kalau walaupun ada SOP yang sama, kita masuk sama-sama, kita akan dapat result yang sama. Tapi kalau macam Amar tengok sistem trading saya, Amar buat, mungkin result Amar bukan 80%, saya mungkin 70% je. Contohnya macam tu. Faham tak? Sebab kita tu pada mungkin level yang tak sama kan. Level yang tak sama. Tempat dia sama tapi kadang beza 10. So benda-benda yang macam tu lah Amar boleh buat. Itu je cara. Cuba test dulu, nanti Amar email kat saya tengok yang tu. Apa yang tak kena dekat situ. Yang masalah saya yang first tadi tu, yang dekat email dengan activation code tu. Yang tu yang tak ada. Tak apa, yang tu try email kan, dia dah ada email kan kat Amar kan? Ada. Nanti forwardkan kat saya. Saya tak ingat dah saya punya ni sebab saya buat ni dalam 3 ke 4 tahun yang lepas. Dah lama dah sebenarnya. Simulator ni. Tapi kena pastikan akaun tu live account, dan kalau boleh akaun tu yang nombor akaun trading tu yang kita selalu trade lah. Sebab baru dia sentiasa berjalan, kalau tak nanti dia terpadam dengan sendiri. Dulu saya pernah akaun tu tak aktif, lepas tu dia macam tak jalan lah. Maksudnya macam tu. Okay. Alright. Okay, nanti Amal send tu dulu, nanti kita tengok macam mana. Alright. Lagi saya post video ni, insyaAllah. Okay, baik. Selamat. Assalamualaikum. Okay, terima kasih cikgu. Waalaikumsalam.